Assalamualaikum. Hari ini jom kita menghias kek. Mula-mula, asingkan fruit cocktail dari sirapnya. Potong kecil-kecil buahan tersebut, terutama sekali buah anggur ni, potong 2 atau potong 4, supaya semasa memotong kek nanti, potongan kek kita akan kemas. Dia akan jadi nampak lebih kemas. Cherry ni boleh potong kecil-kecil. Yang ini agak keras sedikit, potong lebih kecil lagi lah. Potong 4 ke. Jangan potong nipis biar dia berketul-ketul. Buah peach ni potong 2 atau 3 saja sebab dia lembut. Buah-buahan yang telah dipotong tadi perlu letakkan di tapisan supaya dia akan lebih tertos lagi. Dan tidak perlu pakai semua satu tin ya. Kek span ni perlu diletak di dalam peti sejuk sekurang-kurangnya setengah jam supaya semasa kita motong kek dia tidak mudah hancur dan kurang serdak dia. Okey, begini cara memegang piping bag. Saya menggunakan nozzle bintang nombor 34. Krimnya saya guna fresh cream, okey. Buat macam ni ya. Cara nak memasukkannya macam ni. Cedok, kemudian masukkan ke dalam piping bag dan kepit begini. Kemudian jangan isi penuh ya. Kita nak nanti masa kita picit dia akan terkeluar di atas nanti. Okey. Kepit dengan ibu jari dengan jari telunjuk, sorong ke depan dan pusing. Setiap kali kita mengisi piping bag, kita perlu pump sedikit untuk pastikan tiada gelembung udara di dalam dia supaya picitan kita akan menjadi lancar. Okey. Sebelum memotong kek, kita tanda fresh cream begini, menegak begini dulu. Kemudian guna pisau yang bergerigi ya. Okey, bahagikan kek ni begini. Bagi tanda sedikit. Tangan kiri pegang atas kek dan pusingkan pelan-pelan. Lepas tu kita potong secara zigzag pelan-pelan masukkan ke dalam. Lepas tu bila dah sampai ke pertemuan garisan yang mula-mula kita potong tadi, just ikut saja. Ikut saja, sengit sikit pun tak apa, tapi ikut saja terus sampai kita terasa kek tu telah habis dipotong. Potong kek ni pelan-pelan ya, tak perlu kelang kabut. Okey, kemudian angkat perlahan macam yang saya buat ni. Okey. Kita nak mau kek tu patah. Kalau patah susah lah kerja kita. Okey, saya buat lagi untuk yang second ya. Macam ni. Kalau dah biasa senang saja ni. Tak perlu tanda pun dah boleh potong terus. Okey. Lepas tu bersihkan sedap-sedap di atas kek tadi. Kemudian letak fresh cream dan layangkan spatula macam ni ya. Macam yang saya tunjukkan ni. Ratakan ke seluruh permukaan kek, tapi jangan tebal sangat, nipis saja. Ini sebagai untuk melekatkan buah-buahan tu saja. Semasa sapuan ni pastikan spatula tersebut tidak menyentuh kek tu ya. Kalau tak sedap dia nanti naik ke atas. Kemudian kita buat benteng tepi dia begini. Kira macam tembok lah ni. Artinya buah-buahan itu setakat di dalam tu saja. Dia tidak boleh melepasi yang macam tembok tersebut. Kemudian letakkan buah-buahan yang kita dah potong-potong tadi tu ya. Dan letak lagi fresh cream di atas dia. Kita sapu. Yang ini tersentuh buah tu tak apa. Sebab kita nak tebal sangat. Tujuan kita ni letak fresh cream ni supaya nanti bila kita letak lapisan kek tu dia akan melekat. Jika tidak, masa memotong kek nanti kek tu akan tertanggal selapis demi selapis. Okey, lapisan ni tidak perlu tebal ya. Kalau tebal kasih nipis-nipis saja. Macam gini ya. Nampak buah-buah dia lagi kan. Kemudian di tepi dia tu kita ratakanlah ikut bentuk kek tu. Tapi tanda tu jangan hilangkan. Tanda fresh cream tadi tu saya letak di papan sekali. Manalah tahu kalau tersapu sekali. Jadi kita masih tahu di mana kedudukan dia. Okey, sekarang temukan kedua-dua tu begini. Okey, sebab ini saya nak tunjukkan di video. Tapi kalau buat sendiri nanti tanda tu kena menghadap kita ya. Jadi kita boleh adjust lurus-lurus. Ini yang kedua. Sama juga. Saya cepatkan saja video. Saya skipkan saja video ni. Kek ni bersaiz 1 kilo ya. Tapi hasilnya lebih daripada 1 kilo. Okey. Sapu. Kena semua permukaan kena ya. Letak buah-buah ni jangan terlampau sedikit sangat ya. Dan jangan juga terlampau banyak padat sangat sampai macam tiada ruang lagi.
Agak-agak lah macam saya guna ni yang tin fruit cocktail tu dalam 3 suku gitulah. Okey, mana yang ada di tepi-tepi dia tu macam ada tembok sikit-sikit tu kan, macam naik sikit krim tu, tarik saya masuk ke dalam. Okey. Yang ini bila perlu saja ya, kita tumpukan sedikit fresh cream di tengah ni sebab kadang-kadang kita masak sponge cake tu tengah-tengah dia melengkung ke dalam. Jadi kalau kita buat begitu, jadi atas permukaan kek ni akan jadi rata lah. Jadi kita just tekan dari tepi gitu tepi begitu. Tekan gitu perlahan-lahan. Macam ni kan. Kita nak mau jadi begini. Kalau sengit, ada kek yang tidak boleh dipusing begini. Ada kek yang boleh dipusing. Jadi kalau kek yang tidak boleh dipusing tu jangan dipaksa lagi. Biarkanlah saja dia begitu. Kita adjust krimnya sajalah untuk bagi dia rata nanti. Tujuan tanda tu tadi, sekarang dah tak perlu kan, kita just sapu saja lah. Tujuan tanda tu tadi supaya kek kita tidak sengit dan tidak tinggi rendah sebelah. Itu tujuan dia. Sebab semasa kita potong, tidak semestinya kita potong dengan perfect. Dah kita kemaskan krim di tepinya, kita sapu tepi papan ni dengan bersih ya. Sebab kita ini nak final sudah ni. Krim ni final. Jadi kita tidak mau ada serdak-serdak ataupun apa-apa sisa-sisa yang ada nanti melekat dengan fresh cream tu. Okey. Sekarang kita longkokkan fresh cream tu di atas kek begini. Banyak pun nak apa, jangan risau. Sebab kita ni untuk meratakan dan tengok lenggokkan spatula tu begitu Dan pastikan ini untuk kemasan, pastikan spatula tu tidak menyentuh kek. Biarlah tebal fresh cream tu. Jangan risau. Nanti dikemaskan akan jadi nipis juga tu. Untuk tepi, ambil sedikit itu dan sapu. Lenggokkan spatula tu begitu juga. Dan pastikan lagi jangan tersentuh kek. Okey, bagi yang beginners, sekiranya rasa cara ini susah, ada cara lain lagi. Okey, begini. Kita guna piping bag tadi, kita pump. Kita pump tebal-tebal, jangan lebih nipis. Pump saya tebal-tebal ni sampai ke atas gitu. Dan kalau boleh keliling kek pun tak ada masalah. Okey, macam ni saya tunjukkan InsyaAllah cara yang saya share ni bagi yang baru mula pun boleh buat. Gunakan apa dulu yang ada di rumah Dulu masa mula-mula saya menghias, saya tiada turntable ni, saya letak gelas di bawah tu. Tapi kena hati-hatilah sebab kadang pandai tumbang. Jadi, kalau dah ada peralatan dia ni cukup, dah alhamdulillah lah, lagi cantik. Okey, sekarang dah buat begitu tadi, kita pipekan fresh cream tu di keliling kek tu tadi, sapu begini sajalah. Sapu begini saja. Okey, saya teruskan saja siapkan sapuan tepi ni macam cara pertama tadi, sebab bagi saya cara pertama yang tadi tu lebih cepat lagi lah. Tapi ada setengah kek yang saya perlu gunakan macam cara kedua tadi juga. Tapi untuk beginner saya syorkan buat cara yang kedua tadi. Okey, kemaskan tepi dia. Ini tak perlu kemas-kemas sangat dia. Okey. Sekarang cek ketebalan krim di atas kek. Okey, just letak saya spatula di atas. Cek begini. Jangan sampai tebal sangat Nanti tak sedap kek tu. Kek yang terlalu banyak krim selalu dia orang tak suka. Terutama sekali orang dewasa. Okey, kalau macam saya, tebal yang seperti ni tengok begini dah cukup dah. Kalau kanak-kanak mungkin suka krim dia lebih, tapi tidak semua kanak-kanak yang suka makan krim dia juga. Okey, sekarang tepi dia ada seperti tembok begini kan, semasa kita sapu krim di tepi tadi. Jadi just sapu, masukkan ke dalam. Masa melayangkan ke dalam tu, jangan tekan ke tengah tu naik ke atas. Layangkan dari tepi tu, naikkan ke atas. Jadi tengah tu nanti mungkin akan seperti membukit sedikit. Just ratakan saja macam tu. Okey? Just ratakan saja begitu. Tengah tu mungkin akan membukit. Kalau tengah dia lekuk, arti dia pergerakan spatula tu tak berapa betul lah. Yang tepi ni kita just kemaskan begini saja. Tak perlu nak halus-halus sangat. Tak perlu nak licin-licin sangat, kemas sangat. Sebab ada cara dia supaya nanti kemudian dia akan nampak kemas. Okey. Nampak kalau ada yang mana kurang, tambahkan sedikit supaya bucu tepi dia tu nampak tajam lah.
Jangan jadi membulat pula ya. Okey, ratakan. Okey, kemudian guna sikat kek ni. Inilah cara yang terbaik untuk beginners. Jadi just tarik begini, jangan tekan kuat sangat. Okey. Seboleh-boleh dia jangan nampak kulit kek. Jangan nampak kek tu ya. Tapi untuk hiasan kali ni, ni ternampak sikit kek nak kisah sebab kita akan tutup cacat celah ni. Jadi tak perlu risau. Kalau terlalu nipis sangat, tambah sikit fresh cream lah. Okey, atas ni kan kita sapu begitu. Daripada tepi tarik ke tengah. Pergerakan tu menaik ya. Jangan tekan bila sampai ke tengah tu, menaik. Okey, selepas tu kita tengok daripada atas, tengok bentuk dia bulat ke tidak. Mana yang kita nampak macam kurang bulat, macam sini saya nampak tepi ni macam ada berbonjol sikit kan. Jadi just sapukan begini tepi lembut ya. Mungkin tekan sikit tempat yang timbul tu. Okey, dan kena keliling kan, kasihkan siapkan satu bulatan supaya tak ada nampak kesan-kesan dia bertingkat-tingkat. Kemudian ratakan di atasnya, dan jangan lupa tepi ni mesti dibersihkan supaya kerja-kerja kita jadi kemas nanti dan nak nampak selekeh. Okey, nampaknya tepi kek tu sebelah atas dia nampak tajam. Kita mau begitulah. InsyaAllah kalau buat 2-3 kali nanti mesti boleh. Okey, sekarang ni inilah cara dia juga, salah satu cara untuk menutup cacat celah tepi kek kita. Selain dia lebih menyedapkan lagi, boleh letak manik-manik berwarna-warni pun kalau nak cantik. Dan mudah je begini. Jadi tak perlulah mau halus-halus sangat tepi dia tu. Lepas tu dah letak begitu, ketuk-ketuk-ketuk, bersihkan. Pastikan ya, masa letakkan coklat tu, tangan jangan tersentuh dengan kek. Kalau tersentuh, bersihkan tangan dan tangan kena kering ya. Okey, naikkan begini. Kalau nak letak separuh pun boleh. Dia macam-macam cara letak ni. Bersihkan ketuk-ketuk bawah dia. Nak buat separuh saja, separuh kek saya kan pun boleh. Ataupun nak buat, dah terkena dah tangan. Kena bersihkan ya, kalau tak nanti tangan kita lagi jadi kotor lagi. Melekat krim dengan coklat. Okey, nak buat dia berombak-ombak begini, jadi macam fashion lah. Macam bukit-bukit begini, terpulang kepada anda nak buat macam mana, boleh dipelbagaikan. Kali ni saya hias semua sampai ke atas ni ya. Saya letak penuh dengan coklat rice. Okey. Lepas tu gunalah pisau mentega ke. Padat-padatkan dari tepi tu supaya tepi dia nampak kemas. Okey. Kalau macam ada sisa-sisa fresh cream ke apa ke, sapu saja dia. Lepas tu nak biarkan begini pun boleh, nak letak fresh cream begini pun boleh. Bentuk shell begini ya. Ringkas saja. Kalau nak bentuk bintang pun boleh, tak pandai buat shell, buat bentuk bintang tak ada masalah. Boleh. Nak biar begitu saja pun tak boleh. Terpulang saja. Sebab kek terpulang anda punya kreativiti sendiri. Okey. Okey, saya hias guna cherry bertangkai ni ya. Saya selalu letak di atas paper towel gini sebab saya tak suka cherry tu basah. Okey. Sekarang ni saya guna nozzle nombor 9mm. Bentuk bintang. Seperti biasa bila isi fresh cream ke dalam piping bag, kena pump sedikit ya untuk pastikan tiada gelembung udara. Kemudian kita tandakan macam ni. Untuk selamat supaya nampak kek kita balance, kita tandakan 8 bucun ya. Jangan guna 6 cherry ya. 6 cherry susah nak bagi. Kalau 4 buat macam yang cara saya ni. 2 tempat ni kita agak-agak di tengah dari mana, tandakan begini sehingga 8. Okey. Kemudian picit kita buat seperti O, tapi jangan besar sangat ya. Macam tu dengan mewah ya, supaya dia nampak gebu gitu. Untuk kita letak cherry tu di atasnya nanti. Jangan nampak macam penyet saja, jadi dia nampak kurang menarik. Yang ini kita swirl ni, bunga swirl ni kita boleh letak warna suka hatilah. Kalau nak letak warna lain daripada tu boleh. Macam ni saya isi balik tak cukup. Nampak ada ruang udara tu, itulah kita nak buang tu.
Kalau kita tidak keluarkan gelembung udara tu kan, nanti swirl kita, bunga kita tu tak jadi dengan sempurna. Okey, kita pecitkan juga keluar sikit lagi. Okey, sambung balik. Alright, dah siap dah. Okey, kalau macam rakan-rakan tiada cherry yang bertangkai ni, guna cherry yang glass tu saja pun boleh. Itu lebih murah lagi. Letak saja di atas dia. Ataupun nak letak coklat yang bulat besar tu kan, yang tengah dia kacang tu kan, apakah nama dia tu. Boleh letak saja, ikut kreativiti masing-masing. Tapi seelok-eloknya apa yang kita hias di atas ada kaitan dengan yang di dalam kek. Okey? Jangan di atas dia kita letak Oreo, kan? Tapi di dalam dia tidak ada kena-mengena dengan Oreo. Kalau kek cheese nak guna cherry, okey. Tapi kalau nak guna coklat, sebaik-baiknya di dalamnya kek coklat. Okey, kalau nak simple saja kan, belum berapa mahir lagi menulis, just pacakkan saja perkataan happy birthday. Nak letak nama pun boleh, tak letak nama pun boleh. Kalau tak letak nama, letaklah happy birthday tu di tengah-tengah. Yang ini saya dah tulis nama. Saya tak ambil video sebab saya perlu sing-singkan dengan baju saja untuk menulis tu ya. Okey, di antara kek ni, kalau nak letak Oreo, kalau macam kek Oreo cheesecake boleh letak Oreo, tapi untuk kek ni guna manik boleh, ataupun hirisan buah peach pun boleh. Sebab dalam dia buah kan, jadi kena tema dia pun buah jugalah. Kalau nak letak buah kiwi pun boleh. Ruang kosong tu tabur nasi sedikit, agak-agak saja sikit ya. Beginilah hasilnya. Saya percaya anda di rumah pasti boleh buat. Resepi span cake boleh cari mana-mana saja resepi di YouTube, atau beli span kosong saiz 9 inci dan papan 11 inci. Okey, selamat mencuba. Assalamualaikum.